Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, hari ini disahkan bahawa Sanusi telah pun mengheret Saifuddin ke mahkamah kerana fitnah. Namun demikian, gara-gara itu atau sebelum itu berlaku pula rupa-rupanya Saifuddin mendakwa Sanusi tulis surat membenarkan pencoroboh masuk hutan simpan. Wow, ini satu dakwaan yang amat berat dan amat panas. Walau apapun yang terjadi, ini memang satu dakwaan yang memang perlu disiasat dengan lebih telus, lebih mendalam dan tidak boleh dibiarkan. Sanusi telah pun memfailkan. Menurut laporan Malaysia Kini, Sanusi telah pun mengheret Sanusi telah mengheret Saifuddin ke mahkamah berkaitan dengan saman fitnah terhadap bekas Menteri Besar Kedah tersebut berkaitan dengan kecurian unsur nadir bumi. Namun yang kita nak cerita malam ini ialah dakwaan Saifuddin bahawa Sanusi menulis surat membenarkan pencoroboh masuk hutan simpan. Ini hutan simpan sepatutnya tak boleh diceroboh. Ini adalah perkara yang perlu dipertahankan. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nashation Ismail terus membangkitkan persoalan kepada Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Maknur berhubung dakwaan kecurian unsur nadir bumi REE di Bukit Enggang, Distrik Kedah. Hari ini Saifuddin mendakwa seorang warga tempatan dari Kuala Krai, Kelantan yang dikaitkan dengan dakwaan itu telah ditangkap dan dikenakan denda sebanyak RM130,000 pada Januari lalu kerana mencoroboh hutan simpan Bukit Enggang. Lelaki Cina itu dikatakan antara 40 orang termasuk 35 warga asing yang didakwa di Mahkamah Session atas pertuduhan mencoroboh hutan simpan itu. Namun, kata Saifuddin, kerajaan Kedah yang diketuai Sanusi kemudian mengeluarkan surat bertarikh 15 Mei untuk membenarkan syarikat milik lelaki itu masuk ke kawasan sama dalam hutan simpan itu. Hari ini, saya nak tanya Sanusi, kata Saifuddin, kenapa keluarkan surat bertarikh 15 Mei untuk benarkan syarikat itu masuk di kawasan sama berkeluasan 500 hektar di hutan simpan? Jika lelaki itu sudah ditahan pada Januari, mengapa beri surat 15 Mei atas alasan membangunkan ladang hutan? Jadi, kita nak tanya Sanusi, sampai bila dia nak bertahan insiden kecurian ini? Mengapa surat dikeluarkan kepada orang yang sama yang didenda dan ditahan soalnya ketika sidang media? Setiausaha Agung PKR itu juga mendakwa lelaki tersebut ditahan sekali lagi pada Jun lalu. Dia berkata akan menunggu jawapan Sanusi berhubung perkara itu sambil membayangkan dia akan terus membuat pendedahan berkenaan kes tersebut. Saifuddin dalam siri ceramahnya di Kedah telah membangkitkan dakwaan mengaitkan Sanusi dengan kes REE di hutan simpan Bukit Enggang, Distrik Kedah. Sanusi pula berulang kali menafikan dakwaan itu dan mengancam untuk memfailkan saman terhadap Sanusi. Malaysia Kini tidak mendedahkan nama suspek kes jenayah yang bukan tokoh masyarakat selagi dia tidak didakwa di mahkamah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi untuk isu seterusnya. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan paling menarik sekali daripada mymetro.com. Dalam laporan ini, Peja menafikan jual kerusi. Apa maksud jual kerusi? Jom kita cerita. Ini tentang pilihan raya negeri yang sedang berjalan di 6 buah negeri. Yang mana, apakah benar Peja atau Faisal Azumu menjual kerusi? Pengerusi Perikatan Nasional PN Negeri Sembilan, Datuk Seri Ahmad Faisal Azumu, menafikan dakwaan beliau menjual kerusi dalam pemilihan calon bagi gabungan itu. Ahmad Faisal yang lebih dikenali sebagai Peja berkata,
Sekiranya boleh menjual kerusi, mereka tidak mempunyai masalah keuangan seperti pada masa ini, kata beliau lagi. Oh, inikah maksudnya? Mungkin ada orang yang mendakwa atau menuduh Peja menjual kerusi untuk mendapatkan dana pilihan raya atau dana politik. Mungkinkah itu berlaku? Namun Peja telah pun menafikannya. Apa pendapat Anda semua? Adakah kemungkinan perkara ini boleh berlaku di mana-mana, bukan sekadar di Negeri Sembilan? Mereka menjual kerusi supaya orang boleh bertanding menjadi calon dan mereka perlu membayar sekian uang. Mungkin itulah permainan politik yang ramai netizen tak pernah tahu. Kita lihat, kata Peja, kami berkempen dengan begitu ala kadar. Kami tak ada jual kerusi, kata beliau. Malah bebanan kepada pemimpin dalam menghadapi pilihan raya ini amat getir dan besar, kata beliau. Namun ada juga netizen yang menjawab, mereka kehabisan dana politik, dana PRN kerana akaun Parti Bersatu yang telah disita oleh SPRM sebelum ini dan mereka tidak boleh lagi berbelanja sakan seperti dalam pilihan raya PRU 15 baru-baru ini. Karena waktu itu memang ramai orang mengatakan Perikatan Nasional berbelanja sakan, kata mereka. Tak apalah kepada mereka yang telah membuat dakwaan fitnah bahawa saya menjual kerusi itu, kata Peja, saya ampunkan supaya mereka tak payah cari saya di padang mahsyar nanti, kata beliau ketika ditemui pemberita. Saudara-saudara sekalian, kalau benar Peja difitnah dengan perkara ini satu fitnah yang amat berat sekali. Dan mungkin wajar untuk Peja bukan sekadar mengampunkan mereka tetapi mengambil tindakan undang-undang bagi membersihkan nama beliau. Itu paling penting. Tapi adakah Peja tidak mau mengambil tindakan undang-undang ini kerana ada perkara yang sebaliknya? Kita pun tak tahu. Sebelum ini, calon bebas Dewan Undangan Negeri Dun Sikamat, Muhammad Hafiz Baharudin dilaporkan mendakwa wujud elemen jual kerusi dalam pemilihan calon PN Negeri Sembilan. Beliau yang juga ahli Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu berkata, dakwaan itu timbul selepas mendapati senarai calon yang diumumkan sangat lemah dan tidak berpotensi untuk menang. Mengulas mengenai kenyataan pimpinan Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH yang sering melaungkan kemenangan 36-0 di Negeri Sembilan, Ahmad Faizal Azumu berkata pihaknya yakin akan memberikan saingan hebat dalam PRN kali ini. Kami yakin akan memberi saingan yang amat hebat. Kalau mereka BN dan PH yakin menang 36-0, mana mungkin pemimpin utama negara terpaksa datang ke sini saban malam sejak penamaan calon, kata Faizal Azumu. Saya ingat 4 malam berturut-turut saya dapati juga calon-calon nama besar terpaksa berkampung di tempat masing-masing untuk mempertahankan diri, kata Peja. Pada pendapat saya, memang begitulah kempen. Memang menang atau tidak, kempennya perlu dilakukan. Kalau mereka tak berkempen, itu sudah tentu sah dan sahih. Mereka akan kalah belum bertanding. Jadi, perbuatan untuk datang berkempen, membantu berkempen sama ada itu pemimpin utama negara atau tidak, ianya bukan kerana mereka takut, tetapi untuk melaksanakan tugasan mereka. Jangan saja nanti tak datang orang atau pembangkang atau musuh akan katakan pula kawasan itu dilupakan. Nanti jadi pula bahan sindiran, nanti jadi pula bahan kempen peluru hidup untuk mereka. Jadi saudara-saudara sekalian, apa pendapat Anda tentang isu kali ini, yaitu isu dakwaan kononnya Peja menjual kerusi? Sekian dulu Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang paling hangat petang ini ialah SPRM buru 2 individu termasuk menantu Muhyiddin. Dipetik daripada Malaysia Kini. Saudara-saudara sekalian, pastinya ini isu yang betul-betul menarik perhatian kita dan memang nama yang paling menjentik hati dan mata kita ialah apabila ianya merujuk kepada menantu Muhyiddin.
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang mengesan dua lelaki, termasuk Muhammad Adlan Berhan yang juga menantu kepada pengerusi PN Muhyiddin Yassin. Ini bagi membantu siasatan isu rasuah dan penyelewengan berhubung projek berkaitan pendaftaran pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh SPRM termasuk berhubung terus dengan kedua-dua penama dan peguam masing-masing. Namun mereka masih gagal menghadirkan diri ke pejabat SPRM, kata SPRM pada satu kenyataan hari ini. Selain Adlan, SPRM juga mengesan Mansur Saad, 69 tahun. Hasil semakan SPRM dengan Jabatan Immigration Malaysia, kedua-dua penama berkenan telah meninggalkan Malaysia masing-masing pada 17 Mei dan 12 Mei 2023 serta tiada rekod masuk kembali ke negara ini, kata Suruhanjaya Anti Rasuah itu lagi. Sehubungan itu, orang ramai yang mengenali atau mempunyai maklumat mengenai individu terlibat diminta menghubungi pegawai penyiasat SPRM Nur Muhammad Amin bin Jamaluddin di talian 603887007999 atau email terus kepada SPRM. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin pada Februari lalu menafikan sebarang penglibatan dalam pemberian projek atau kontrak yang didakwa ada kaitan dengan menantunya Adlan. Ini selepas SPRM dilaporkan sedang menyiasat penganugerahan kontrak itu atas alasan kemungkinan salah guna kuasa dalam sistem imigresen bersepadu nasional. Saya sebagai Perdana Menteri pada masa itu sama sekali tidak terlibat dalam proses penganugerahan kontrak NIISE kepada Iris Corporation Berhad yang dijalankan secara tender terbuka, kata Muhyiddin pada 9 Februari. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu ketika berkata tiada ahli keluarganya mempunyai hubungan dengan Iris Corporation Berhad sama ada sebagai pengarah syarikat atau pemegang saham. Pada tahun 2020, pentadbiran Muhyiddin mengumumkan NIISE sebagai sistem yang lebih baik bagi menangani kelemahan sistem imigresen Malaysia yang dikatakan tidak dapat mengesahkan pergerakan warga asing. NIISE kemudiannya dilancarkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada April 2021, diketuai oleh menterinya ketika itu iaitu Hamzah Zainuddin. Dia berkata sistem imigresen sedia ada perlu diganti dengan sistem imigresen yang lebih canggih, bersepadu dan holistik yang dilengkapi teknologi terkini seperti kepintaran buatan, internet semua perkara dan analisis data raya. Hamzah berkata Irish Information Technology Systems Sdn Berhad akan membangunkan NIISE bersama KDN dan badan bebas lain menjelang 2024. Terdahulu, media tempatan melaporkan Adlan ialah pemain utama dalam konsesi NIISE bernilai RM1.2 bilion melalui pautan dalam salah satu pendahulu projek itu, penyedia penyelesaian keselamatan S5 Holdings Inc. Bagaimanapun, pengarah urusan kumpulan S5 Said Muhammad Hafiz Jamalul Lail menafikan pada 2021 bahawa tiada rakannya dalam politik termasuk Adlan yang terlibat dalam syarikat itu. Saudara-saudara sekalian, yang menariknya tentang isu kali ini ialah apabila menyebut tentang Muhyiddin Yassin, iaitu menantu beliau yang kini diburu oleh SPRM. Dan yang lebih menarik lagi ialah hasil semakan SPRM dengan Jabatan Immigration Malaysia, kedua-dua penama yang telah disebutkan di dalam laporan sebentar tadi telah meninggalkan Malaysia masing-masing pada 17 Mei dan 21 Mei 2023 dan menariknya mereka tiada rekod masuk kembali ke negara ini. Adakah mereka melarikan diri? Kita pun tak tahu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Hore, 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 hore. Itu kata-kata daripada netizen, para penyokong Perikatan Nasional, bukan Perikatan Nasional, para penyokong Pakatan Harapan Barisan Nasional mula bersorak-sorai kerana dikabarkan setelah seminggu kempen berjalan, kedudukan setakat ini 4-2. Bukan 3 sama,
bukan 6-0, bukan 5-1, tapi 4-2. Apa ceritanya? Siapa negeri 4 itu dan siapa negeri 2 itu? Dan siapa yang kalah, siapa yang menang? Ikuti terus ulasan kali ini dipetik daripada sabudin.com. Macam mana PRN 12 Ogos ini? Berapa negeri PH boleh menang dan berapa lagi negeri pula PN akan menang? Sejak 2-3 hari lalu, kemana saja saya pergi dan terjumpa dengan kawan-kawan, inilah antara soalan yang paling kerap mereka tanyakan. Mereka yang menghubungi saya melalui telefon atau menghantar pesanan tulisan, itulah juga selalunya pertanyaan mereka. Untuk itu, sesuai dengan tempo kempen PRN 6 negeri, sudah berjalan kira-kira seminggu sejak penamaan calon pada 29 Julai lalu, saya dengan langkah pro bono mengambil peluang untuk menghubungi beberapa kenalan di negeri-negeri berkenan. Sementara di Selangor dan Negeri Sembilan, saya sendiri 2-3 kali turun padang membuat tinjauan. Secara kasar, setelah seminggu kempen berjalan, dapatan yang diperoleh menunjukkan PH masih mendahului di Pulau Pinang, Selangor, dan Negeri Sembilan. Di ketiga-tiga negeri berkenan, PH diyakini mampu mengekalkan pemerintahannya, walaupun majoriti kerusi yang diperoleh dijangka akan berkurangan. Rata-rata mereka yang ditemui dan ditanya boleh dikata berpuas hati dengan pemerintahan PH selama ini dan tiada isu yang mengguris hati atau boleh menyebabkan mereka marah. Lalu, terdetik keinginan menukar kerajaan kepada PN. Dalam pemahaman mereka, kegairahan PN untuk menang hanya semata-mata kerana ingin melonjakkan lagi kekuasaan, kerakusan terhadap kuasa, sama ada untuk menjadikannya sebagai landasan menjatuhkan kerajaan selepas ini atau untuk mendepani PRU 16 akan datang. Dengan itu, PH lebih menjadi pilihan pengundi untuk meneruskan khidmat kepada rakyat. Tambahan lagi, prestasi kerajaan perpaduan di peringkat pusat yang memuaskan dan kedudukannya yang selari dengan kerajaan negeri turut merupakan perkiraan yang banyak melekat dalam hati. Dalam masa yang sama, isu calon kitar semula, penguasaan calon Kem Azmin Ali yang terlalu menonjol, dan percikan perbelahan dalaman antara PAS dan Gerakan berkaitan pencalonan Presiden Gerakan Dominic Lau diletakkan bertanding di kawasan Melayu di Pulau Pinang adalah antara hambatan utama yang menipiskan lagi peluang PN di Selangor. Buat Negeri Sembilan, masalah utama PN ialah mereka dilihat tidak menampilkan pemimpin yang benar-benar ada merit bertanding berbanding PH dan BN untuk menerajui dan mengambil alih kerajaan negeri. Memang ada sedikit masalah dalaman di sana-sini di dalam PH berkaitan pemilihan calon dan terkait hubungannya dengan BN, khususnya dalam pembahagian kerusi, tetapi ia tidak sampai menggugat jumlah perolehan kerusi yang dijangka dimenangi. Meskipun UMNO bertanding lebih banyak kerusi dan berkemungkinan PH, khususnya PKR dan Amanah, bakal tewas 1-2 kerusi disebabkan masalah dalaman tadi, bagaimanapun adalah dijangkakan kerusi Menteri Besar akan terus dipegang oleh Amiruddin Harun. Selain Aminuddin dikekalkan kerana ia sudah dijanjikan dan beliau memang sudah pun menduduki kerusi itu, formula sekangan PH kepada Menteri Besar Perak dan Pahang selepas PRU 15 lalu dirasakan akan menjadi pegangan untuk membina kestabilan politik di Negeri Sembilan selepas PRN nanti. Artinya, walaupun kerusi yang mungkin dimenangi UMNO adalah lebih, ia tidak menjadikan keterusi Menteri Besar Negeri Sembilan berpindah kepada calon parti itu. Tambahan lagi, Muhammad Hassan atau Tokmat yang bertanding kerusi Dun Rantau sudah berada dalam kabinet kerajaan perpaduan di peringkat pusat sebagai Menteri Pertahanan sekarang ini. Takkan Tokmat nak jadi Menteri Besar semula. Pengerusi UMNO Negeri Sembilan, Jalaluddin alias yang bertanding di Dun Pertang dan turut dilihat berminat untuk kerusi Menteri Besar, rasa-rasanya cukuplah sekadar jadi exco saja. Di Pulau Pinang, di sebalik ada kemungkinan majoriti kerusi akan berkurangan, kemampuan PHBN mengekalkan
atau kekal memerintah lagi tidak pernah diragukan. Bersama perbalahan PAS dan digerakkan di jangka berlarutan sehingga ke peti undi, semua ini adalah elemen yang meningkatkan lagi kemampuan PH memenangi lebih banyak kerusi. Bagi 3 negeri yang ditabir PN, meskipun ada peningkatan sokongan dan arus perubahan mula kelihatan kepada PH, tetapi yang paling berpotensi untuk bertukar kerajaan ialah Kedah. Dalam pelbagai isu melingkari Sanusi Maknur, Menteri Besar berciri pelawak dan kerjanya hanya mengata orang tanpa menampilkan tawaran untuk rakyat sebagai ketua sebuah kerajaan negeri. Keberangkalian untuk perubahan dilihat cerah sekali. Jumlah boleh menang bagi PHBN setakat ini di Kedah ialah 16 kerusi. Tetapi dengan PHBN bakal meningkatkan lagi serangan kempen mulai minggu depan. 19 hingga 20 kerusi diyakini dapat ditakluki. Sekaligus dengan jumlah itu bakal menghantar Sanusi sebagai ketua pembangkang semula di DUN Kedah selepas 12 Ogos nanti. Untuk Kelatan dan Terengganu tidak dinafikan turut bertiup angin perubahan dan peningkatan sokongan, tetapi PN melalui kekuatan akar umbi PAS hampir pasti kekal lagi menguasai kedua-dua negeri tersebut. Kesimpulannya, setelah seminggu kempen berlangsung setakat ini, kedudukan semasa ialah 4-2. Ditulis oleh Sabudin Hussein 6 Ogos 2023. Saudara-saudara sekalian, apakah dengan penerangan sebentar tadi Anda yakin seperti saya bahwa selepas seminggu kempen berjalan, memang kedudukan setakat ini dapat dirasai sedang didahului oleh Pakatan Harapan Barisan Nasional dengan kedudukan 4-2. Adakah kedudukan ini akan berubah lagi di saat akhir? Lebih-lebih lagi apabila PHBN meningkatkan lagi serangan kempen bermulai pada minggu depan. Adakah dua buah negeri yaitu Kelantan dan Terengganu juga akan mula goyah? Terutamanya kerajaan Terengganu, kerana kerajaan Terengganu adalah sebuah kerajaan yang bersifat swing. Pernah berubah, pernah ditakbir, selain daripada PAS yang juga pernah ditakbir oleh UMNO BN. Jadi kita akan lihat nanti pada minggu depan adakah ianya tetap 4-2 ataupun seperti yang dikatakan oleh Ahmad Maslan, silap-silap 6-0. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.